Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqdimu anta. Allahumma aflana wa lahum, Allahumma aflana wa lahum, Allahumma aflana wa lahum. Rabbi zidna alma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, usaha pengusi bahagia Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Siak, jawatan kuasa, para asatidzah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Insya-Allah kita kembali sambung risalah ilmu tauhid daripada Syekh Haji Abdul Rahman bin Yasin. Ada tanda surat apa? Ini ada panjaran mana? Kalau tak ada, kita tengok muka surat 25, pengerti pelajaran ke-16. Qala mu'alif. Ada? Ha? Okay. Dah, sudah baca dah. Yang mana? Kalau kita tengok pelajaran ke-16, pengertian almun. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Pelajaran ke-16, pengertian almu. Almu ni daripada alima. Daripada segi lughahnya alima, iaitu berarti mengetahui atau perbuat yang bertujuan. Kita buat satu benda dengan ada tujuan, ilmu, untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Jadi satu benda yang kita lakukan nak mendapatkan pengetahuan, nak mendapatkan kefahaman suatu perkara, itu juga ilmu dari segi bahasanya. Dari segi istilah pula, ilmu ni memberi erti tentang segala pengetahuan. Apa saja jenis ilmu pengetahuan, itulah ilmu. Atau kebenaran, atau benda yang kita nak tahu benda tu betul tak betul, itu ilmu. Sesuatu tentang yang datang dari Allah. Apa saja yang datang daripada Allah kita nak tahu. Yang diturunkan kepada Rasul, itu ilmu. Ilmu ni apa yang datang daripada Allah, yang diturunkan kepada Rasul dan alam ciptaannya. Itu semua termasuk kategori ilmu. Tak kialah apa jenis ilmu sekalipun. Termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah, itu juga ilmu. Rohaniah, itu juga ilmu. Jadi kita tengok situ apa erti ilmu, erti pengetahuan. Ilmu ni maksudnya pengetahuan, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia dapat mengetahui akan segala perkara. Ilmu ni memang dah sejak azali ada dengan Allah, seperti kudrah dan iradah. Kuasa dan kehendak tu memang dah ada pada Allah atas kehendak dan kuasanya tadi itu. Ilmu juga disebabkan ada ilmu tadi tu,
maka kehendak-kehendak Allah tu dilakukan dengan ilmu Allah yang maha luas. Ilmu Allah ni tak terkira bagaimana banyak ilmu yang kita ada tahu sekarang ni, sikit je ilmu. Ambil pen, tulis ilmu Allah, habis dakwat laut, habis laut tujuh benua laut ni habis, kering kontang air yang ada, sebab air ada 34, tanah ada 1/4. Jadi guna semua dakwat air laut tu jadikan dakwat, tulis ilmu Allah, masih lagi banyak lagi ilmu Allah. Allah tambah lagi 7 petala laut lagi, jadi 14 dah. Masih banyak lagi ilmu Allah. Tak ada tebing ilmu Allah ni. Allah akan bagi kepada siapa yang dia nak, kepada siapa yang berhak, bagi siapa yang boleh bawa ilmu Allah. Ilmu Allah ni berat, akan dipersoalkan satu persatu ilmu Allah ni. Walaupun kita hanya tahu alif sahaja, maka wajib kita cerita ataupun sampaikan pada orang lain. Kalau tidak, kita akan dipersoalkan oleh Allah, kenapa tak bagi tahu tentang ilmunya. Itu alif. Tapi ada ilmu-ilmu yang tidak boleh dibagi tahu, seperti ilmu-ilmu laduni, ilmu roh, tak boleh bagi tahu pada bukan ahlinya, takut rosak. Seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir tak nak cerita, suruh dengar saja, tapi Nabi Musa tak faham. Maka akan jadi takut tak salah faham tadi itu. Sebab ilmu ni luas. Ilmu laduni ni satu cabang ilmu yang lain. Ilmu kerohanian satu cabang ilmu yang lain. Ilmu syariat satu cabang ilmu yang lain. Jadi banyak sangat ilmu yang Allah jadikan atas muka bumi ni, dan Allah berikan kepada mereka yang Allah hendak. Ilmu tak boleh dapat dengan belajar. Walaupun kita ngaji hebat cara mana pun, kalau Allah tak izin ada ilmu, tak dapat ilmu tu. Takat belajar lah, dia faham lah, dia tahu lah, dia dengar lah, orang cerita dia boleh cerita lah, tapi dia tak boleh nak faham apa maksud ilmu yang sebenarnya tadi itu kan. Ilmu ni hanya Allah je yang bagi. Ada orang ngaji sikit ilmu, tapi sebab amalnya banyak, maka Allah tambah. Ada orang ngaji ilmu besar, tinggi, tapi tak boleh capai kefahaman. Orang ngaji PhD, orang ngaji itu bukan dia berilmu, itu dia mempelajari ilmu. Dia hafal hadis, dia ngapal hadis saja, tapi dia bukan muhaddisin. Dia tahu hadis saja, tapi maksud hadis tadi itu dia tak tahu. Dia ikut akal logik, akal fikiran dia sahaja. Itu maknanya ilmu Allah ni tak boleh nak kira, terlampau banyak sangat. Dan kadang-kadang kita jangan sebut, "Oi, aku tak pernah dengar apa ilmu ni." Melainkan datang daripada orang fasik, orang tak betul, itu memanglah. Tapi datang daripada para guru, para alim ulama, pada orang-orang yang soleh, ilmu ni dia sampaikan. Jadi kita jangan sebut, "Aku tak pernah tahu ilmu ni betul tak betul." Habislah kita, rosaklah. Tambah ilmu tauhid, lagilah panjang ceritanya ilmu tauhid ini. Nak kenal Allah ni bukan mudah. Dia perlu kepada makam fana, dia perlu kepada makam ma'rifah. Nak kenal sungguh-sungguh kepada Allah. Berapakah ta'alluq ilmu itu? Ta'alluq ni, apa maksud ta'alluq? Ta'alluq kita tengok cara ta'alluq Allah tadi itu. Tempat ta'alluq tu macam cara ta'alluq, tempat ta'alluq, bahagian ta'alluq. Ta'alluq ni terbahagi pada 3. Cara dia nak ta'alluq tu macam mana, Allah nak ta'alluq tadi tu macam mana, tempat Allah ta'alluq dekat mana, bahagian ta'alluq tu bagaimana. Di ta'alluq ni di segi lugah adalah hubungan. Contoh, Allah mencipta alam ini dari tiada kepada ada. Hubungannya adalah penciptaan Allah tadi itu. Asal tak ada pun alam ni, tapi dengan keilmuan Allah Jalla wa'ala, maka ada alam ni. Asal tiada, hubungannya tadi itu daripada tiada kepada ada. Itu ta'alluq, hubungan.
Itu artinya antara kudrat Allah dan ilmu Allah. Alam ada ta'aluk, hubungan antara kekuasaan Allah. Ta'aluk nak jadikan alam ni mesti ada kekuasaan Allah, kudrah Allah, kuasa Allah. Maka jadilah alam ini. Itu hubungan pengetahuan Allah tadi itu. Allah punya ilmu dia di alam yang begitu lengkap. Tak perlu kalau kita kereta kena isi minyak, habis time waktu dia punya minyak hitam expired kena pergi tukar. Wiper tak kena cara bercalak kan. Apa lagi tayar angin keluar. Tapi kita tak. Bila Allah jadi alam, alam tu gerak sendiri ya. Hakikatnya Allah lah, tapi kita bergerak sendiri. Dia elok semua. Allah jadikan burung, dia tahu burung tu bila nak terbang, bila nak besar. Tak pergi ngaji pun tinggi-tinggi, tapi dia cerdik, dia bijak, dia tahu apa nak dibuat. Itu burung. Manusia dia tahu apa nak buat. Di mana kejadian yang begitu hebat Allah jadikan. Jadi berapakah ta'aluk ilmu itu? Ta'aluk ilmu itu satu ta'aluk jua, hanya ada satu sahaja ta'aluk, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim dengan makna telah lulus dan berlaku sedia kala, mengetahuikan segala perkara, sama ada yang wajib pada akal atau yang mustahil pada akal, taharus padanya yang akal. Di ta'aluk ni tanjizi qadim memang dah sedia ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dah. Jadi maknanya ilmu Allah ni adakah macam kita nak pergi ngaji? Ilmu Allah ni adakah macam robot kita masukkan apa dia software, kita masukkan aplikasi, kita masukkan storage, kita masukkan data, dia cerdik-cerdik AI kan, artificial ni intelligent, masukkan padanya tadi itu. Jadi dia proses data-data tu mengikut sesuaian apa yang berlaku pada fikiran manusia. Adakah macam tu dimasukkan? Macam kita dimasukkan akal? Ada. Allah ni memang dia ta'aluk pengetahuan Allah ni tanjizi qadim, memang dah ada pada dia tadi itu sedia kala dah. Tak perlu macam kita kena sabit dengan benda-benda lain. Kita nak cerdik, mak kita kena ajak. Ada orang ngaji, orang pergi ajak kita, orang didik kita. Itu sebab kita kena ada sebab. Hang cerdik kenapa? Hang pergi sekolah. Mana ada orang tak pergi sekolah dia cerdik? Tak ada. Dia cerdik lah. Even dia cerdik sekali pun makan, ada juga yang dia ajak mak dia. Dia nampak burung, dia tahu cara pemakan macam ni. Habil dan Qabil tak tahu macam mana nak tanam manusia. Nampak burung tanam, barulah Qabil tahu cara tanam. Dia tak tahu. Ada yang mengajar. Ada dia ta'aluk dengan satu benda yang lain, ada hubungan dengan benda lain, baru dia cerdik. Tapi adakah hubungan Allah ni nak dicerdik sebab ada benda-benda lain? Tidak ada. Tanjizi qadim, kekal. Memang Allah tu sedia kala, memang cerdik dah, memang bijak dah. Jadi kita tak perlu nak mikir dah. Dia tahu semua, sama ada segi kita logik akal kita ke, mustahil pada akal ke, ataupun harus. Semuanya Allah dah tahu, semua Allah dah tahu. Apa dalil ilmu yang disebut Allah ni berilmu ni? Apa dalilnya? Dalilnya begini, iaitu jikalau tiada ada bagi Tuhan kita itu pengetahuan, mana kalau Allah ni tak cerdik, kalau Allah ni tak pandai, kalau Allah ni tak ada ilmu, nescaya tak dapat menentu dengan sifat iradah. Maka kalau tak ada pengetahuan, tak ada lah sifat iradah, tak adalah sifat berkehendak tadi itu. Sebab kehendak dulu datang, kudrah, iradah, ilmun. Jadi kalau Allah tak ada ilmu, nak mari iradah, macam mana pengetahuan kehendak kita? Kalau kita tak tahu pun apa dia fungsi kereta ni, tak tahu langsung, tak muncul depan mata aja, kita fikirlah balik, maknanya 200 tahun yang lepas muncul motor macam kita ni. Agak-agak orang kata apa? Wish, ataupun mudah cerita pemetik api 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu tu tak nak cerita kat pemetik api, sebab kita dah memang ada dah pemetik api 500 tahun yang lalu. Orang Melayu yang cipta pemetik api dulu, lepas tu bawa pergi ke Eropah, Eropah claim dia punya.
Kita panggil apa? Tu. Lupa nama dia. Apa dia? Meti api Dah meti api yang guna kayu tu. Apa nama tak tahu. Di Eropah mari ada bulat masukkan serbuk kayu, lepas tu jadikan haba tenaga, entok kuat-kuat maka keluar api. Kita mula dulu apa nama tu? Gojek. Ya, gojek api. Gojek pula ayalah gobek. Gobek. Gobek pinang, gobek api. Gojek motor. Gobek api. Ada orang nak buat lagi sekarang ni gobek api guna besi, guna tembaga. Jadi orang dulu kita 500 dulu dah ada gobek api. Kalau kita kata pergi jauh sikit 1000 tahun lah kita kata. Tiba-tiba kita muak mai tong apa dia api, peti api tu. Zaman tu tengok, uish, ni sihir mana datang ni? Sebab tak ada contoh, tak ada ilmu benda tu ketika itu. Jadi kita rasa pelik, apa kegunaannya? Sebab kita tak tahu, kita rasa pelik. Kereta, orang yang tak pernah tahu pun. Budak-budak bandar yang tak pernah keluar, budak bandar yang duduk metropolitan. Budak bandar yang duduk metropolitan yang tak tahu punca galah, dia duduk dalam rumah, pergi mengaji, masuk rumah, duduk kira atas game dia. Ada kereta sorong kat rumah, dia mikir, ni untuk apa, dia tak tahu punca. Jadi dia pun angkatlah bata-bata tu, ngangkat je. Sebab kereta sorong dia tak tahu nak guna macam mana. Ada angkat benda-benda bergerak apa semua. Jadi dia bodoh. Dia tengok apa benda kat rumah orang ni, benda dia tak tahu. Sebab tak ada ilmu. Tapi kalau dia tahu benda kegunaan tu, dia tahu, wih, lagi mudah angkat guna ni. Itu. Jadi maknanya kita tahu, pergi mancing kan, puaslah bawa umpan. Macam-macam jenis umpan. Boleh ke orang-orang ni guna bulu itik lah, dia ikannya banyak dapat. Lagi kita tak tahu, orang duk tanya, buat apa duk kumpul bulu itik banyak-banyak ni? Jadi bodoh gitu sebab dia tak tahu punca. Kan? Tapi bila dia tahu, dia sanggup pergi beli walau harga RM10. Sebab dia tahu kegunaannya tadi tu. Ilmu. Jadi ilmu. Jadi Allah ni, dia bukan macam kita. Kita kalau tak tahu satu benda, kita takkan beli, takkan pergi cari benda tu. Tak ada kehendak. Tak ada kehendak nak buat. Kehendak apa aku nak beli kereta ni, sebab tak ada ilmu tentang kereta tadi tu. Tapi dia dah tahu, dia ada kehendak. Dia nak bagi contoh faham, tapi Allah taklah begitu nak contohnya. Bila Allah ni dia berkehendak, maka dia mestilah berilmu. Kerana dia bila ada ilmu, dia tahu nak buat apa yang dia nak. Itu. Ini maksudnya Allah ini dia, kalau tak ada ilmu, nescaya tidak ada sifat iradah akan suatu perkara. Dan jikalau tak dapat menentukan, nescaya tak dapat mengadakan dengan kudrah. Kalau Allah tak ada kehendak, tak ada kuasa. Sebab kehendak Allah tu dengan kuasa. Yang dia berkehendak, kita berkehendak nak makan nasi, maka kita berkuasa nak pergi ambil nasi daripada periuk masuk dalam pinggan, buh laut ambil dengan tangan masuk dalam mulut. Tak? Ada kuasa, ada tenaga. Kehendak, dengan kita tahu ilmu tadi itulah fikiran kita, makan nasi tadi sedap, akan bagi tenaga, maka kita ada kuasa. Jadi Allah ni lagi hebat daripada itu. Kalau tak ada semua ni, mana tak ada alam ni. Jadi kita pun tak ada. Tapi sebab ada kehendak Allah, dia ada kehendak, dia ada kuasa nak jadikan. Dengan apa? Dengan ilmu dia tadi itu yang maha luas. Jadi maknanya, dia kalau tak dapat mengadakan dengan dia, saya tak ada alam ni. Kalau Allah tak ada ilmu, tak ada lah alam ini. Dan tak ada alam ini mustahil, kerana alam ini sudah ada. Mana boleh kata alam tak ada? Memang dah ada, kita ni lah alam kita. Dia kata, Allah mustahil, Allah ni ada ilmu. Mustahil kot mana? Dah memang wujud dah kita ni. Siapa dia alam kita? Alam ni manusia, jin, syaitan, jin, malaikat, itu alam. Tiba-tiba kita kata Allah ni mana ada ilmu? Tak kena. Sebab ilmu itulah yang menjadikan alam. Mana bukti alam ni kita ni? Dah ada bukti dah, tak perlu nak cari, dah ada bukti. Itu dalilnya. Dalil bukan datang daripada Quran ataupun hadis semata-mata, tapi ni juga dikatakan dalil akli tadi itu.
Dan kalau begitu mestilah sabit sifat ilmu. Jadi bila ada alam ni mestilah ada kena kaitan dengan ilmu Allah itu bagi Allah Ta'ala. Dan mustahil lawannya iaitu jahil. Dan mustahil lah Allah ni bodoh. Jahil itu bodoh. Firman Allah SWT, innallaha alimul ghaib wasyahadah, bahawa Allah Ta'ala itu yang mengetahui akan yang gaib dan akan yang berzahir. Allah tahu yang batin pun, yang gaib, yang tak nampak pun Allah tahu, yang zahir pun Allah tahu. Maknanya tak ada satu benda pun boleh menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ilmu Allah. Pelajaran ke-17, pengertian hayat, iaitu hidup. Apa erti hayat? Penghidup. Hayat ni penghidup. Allah yang beri hidup kepada kita. Itu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang hidup. Ia dengan dia. Allah ni memang hidup. Dan hidup Allah ni bukan macam makhluk, ada nyawa, kena ada tenaga tak. Allah hidup dengan cara dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi Allah itu hidup. Adakah hayat itu mempunyai ta'aluk? Tidak ta'aluk hayat itu dengan apa-apa suatu. Tak perlu ada apa-apa ta'aluk dengan suatu pun. Tak perlu. Allah tu memang ada. Macam ilmu ni dia ada ta'aluk dia tadi itu, iaitu ta'aluk dia dengan sifat-sifat apa dia ni sedia ada kan, sedia ada Allah Ta'ala tu. Tapi hidup Allah ni macam mana? Dia tak ada ta'aluk dengan mana-mana. Adakah ada tiba-tiba peling muncul macam tu? Tak ada langsung. Allah ni kan, dia hidup dengan sedia kalanya. Hidup ia dengan dia. Dengan dia macam mana? Dengan Allah, sifat Allah. Tak tahu macam mana. Adakah hayat itu mempunyai ta'aluk? Tidak ada dengan dia apa satu ta'aluk pun. Hanya boleh dikatakan sifat yang seolah mensahkan baginya Allah Ta'ala yang bersifatnya dengan sifat ma'ani. Jadi nak katakan hayat ini nak jadikan iaitu sah yang Allah ini maha hebat. Itu hayat ini yang duduk dalam sifat ma'ani nak menjadikan iaitu sahkan, mensahkan Allah ni maha hebat tu ya. Tak ada dah fikiran lain. Dia ulama tak tulis ilmu apa tentang hidup Allah ni, tak berani nak kacau. Kerana ini satu benda yang takut-takut rosak akidah. Takat tu kata, bila sebut hidup Allah macam mana ni? Hidup Allah ni semata-mata nak melengkapkan sifat ma'ani Allah tadi itu. Iaitu apa? Dia hidup. Dengan cara macam mana? Dengan dia. Dia macam mana? Wallahu a'lam. Hidup dengan dia. Payah kau nak faham? Senang saja. Tengok pokok kadang-kadang kita tak pi buah tanam pun dalam hutan, pokok durian dalam hutan. Tapi hidup di subak yang kita pun baca kat rumah. Betul tak? Tumbuh, kejap-kejap tumbuh hutan tu ya. Kalau hutan kita ni tak ada hutan tu. Tumbuh, tumbuh. Macam mana dia boleh tumbuh, dia boleh hidup? Hak tu pun kita tak lepas nak mikir kita. Benda kecil. Tak payah pi joh sikit kuman juga. Kuman pun cukup. Dalam perut kita banyak kuman tak? Kuman baik kemain banyak dalam tubuh badan kita. Kuman jahat sikit lah. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan sikit kuman. Kuman jahat banyak. Tangan kanan ni. Kuman baik sikit tangan kiri ni tapi kuat. Sebab tu basuh tangan sunnahnya gosok-gosok. Kerana kuman-kuman yang baik yang ada pada tangan kiri boleh membantu kuman-kuman baik tangan kanan ini untuk mematikan kuman-kuman yang jahat. Hak tu pun kita mikir kok belah celah mana kuman ni tengah elok putih ya, merah tak ada nampak pun. Memang tak jumpa. Allah tak izinkan mata kita melihat. Kalau Allah izinkan mata lihat, tak sempat kita nak makan. Tengok ada kuman duduk. Nak makan ke mana? Duduk melitik saja. Tara lengar pun yang duk rengar, yang duk dalam nasi tiba-tiba lalat main berak tu, main beranak rengar tadi tu pun kita tak makan dah. Rengar tu cuek sikit ya, lauk bahagian hidung ikan. Satu pinggan dia tak makan. Betul tak? Satu pinggan dia tak makan. Tadi tu. Bayangkanlah kalau tangan kita ni nampak kuman-kuman yang memang macam-macam. Ada kaki 8, nak ekor panjang. Macam-macam kuman dah kat tangan kita ni. Kalau betul kita tengok. Tak percaya buka YouTube, tengok apa yang ada tapak tangan tu dia. Macam-macam ada. Tobat tak makan dah. Tapi Allah tak bagi nampak. Nak kata hebatnya, hak tu makhluk dia cipta. Kalau sang pencipta, tu sudut fikir lagi dah. Maha dahsyat.
Balik kan buka YouTube, apa yang ada di tapak tangan dia akan zoom 100,000 kali. Tengok sekali lagi macam-macam jenis. Sebab tu kita basuh dengan tangan kiri, sebab najis kita tu penuh dengan kuman. Maka tangan kiri ni ada kuman yang baik untuk matikan kuman. Ada kuman baik, ada kuman jahat. Kuman pun ada baik jahat. Bukan orang lah. Di itu maksudnya Allah ni, sifat yang diwajibkan bagi zat Allah tu hidup dia. Mana hang dapat durian ni dah tiba-tiba ada je, ada macam tu. Mana dapat buah duku, buah lansat yang banyak sekarang ni, ada macam tu. Aku bangun pagi esok tengok-tengok dah ada dalam baku aku, ada macam tu. Orang tak boleh nak terima. Mana boleh tiba-tiba ada duk peling macam tu, bukan duk dalam syurga. Dalam syurga pun ada pokok, dia mesti ada pokok dia. Mesti ada pokok-pokok kat mana ni, tanah mana ni. Itu nak cerita pada kita. Mana dia muka surat hilang lah, 27 belakang sana. Apa dalil hayat itu? Belakang sana. Apa dalil hayat itu? Dalilnya begini, iaitu jikalaulah Tuhan kita itu manusia lah. Kalaulah Tuhan kita itu mati, nescaya tiada bersifat ia dengan sifat ma'ani. Jadi kalau Allah ni mati, mana boleh sifat ma'ani? Sebab sifat ma'ani itu memang dah ada pada Allah. Nak cerita dia, Allah ni tak ada mati, mustahil lah. Macam tu, mana boleh, mesti Allah ni ada. Itu maksud nak cerita. Dan jikalau tiada bersifat yang dengan sifat ma'ani, itu saya tiada ada alam ini. Kalau Allah ni mati, siapa jadikan alam ni? Pelik. Sedangkan alam ni dah ada dah, kita wujud dah. Dan tiada alam ini mustahil. Kalau kata kita tak ada alam, mustahil lah, sebab alam tu dah ada. Sama macam tadi juga. Kerana alam ini sudah ada, jikalau begitu mestilah Tuhan kita itu bersifat dengan hayat, hidup. Dan mustahil lawannya itu mati, maut. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ini surah Al-Furqan ayat 58. Seterusnya pelajaran ke-18 pengertian sama, mendengar. Sama ini artinya pendengar, iaitu sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala yang dengannya mendengarkan segala yang maujudat. Semua yang wujud atas muka alam ini Allah dengar. Walaupun duduk dalam tempat yang paling dalam bumi sekalipun, walaupun kita tutup dengan hidden sound tadi tu, hidden sound ni bubuh dia ombakkan macam telur punya sarang tadi tu. Jadi gelombang tu dia tak boleh nak pergi, dia terperangkap dalam tu. Kita dengar ni sebab ada keluar, sebab kita punya ni lab panggil apa ni, plaster simen lurus dia. Dia tak ada lekuk-lekuk. Jadi gelombang ni tak boleh nak pergi bila ada lekuk-lekuk. Jadi dia terperangkap dalam tu. Dalam tu sekali pun Allah dengar. Dalam hati pun Allah dengar. Tak cakap dalam hati pun Allah dengar. Cacim cakap pun Allah dengar. Artinya perkara-perkara yang ada, sama ada perkara itu sedia atau yang baharu, dan sama ada yang berupa atau yang bersuara atau lainnya, semuanya Allah tahu. Dengar Allah ni bukan macam kita. Kita ada batas. Dalam surau, keliling surau dengar. Duduk dekat tong yam tak dengar dah. Dengar lagi tak dengar. Sebab ada batas. Betul tak? Bilik kita dalam rumah pun walau satu bangunan bilik, tapi ada batas ke? Bilik nombor 2 tak dengar dah. Apa yang cakap bilik nombor 1 tak dengar dah. Jadi kita ada batas, tapi Allah tak. Dan batas kita pula, kalau ada 3 orang cakap, bukan 3-3 kita boleh dengar. Hak ni dengar, 2 lagi tak tahu ada apa dia cakap, kena tanya balik. Tapi Allah, walaupun seluruh jutaan bilion makhluk cakap, dia dengar semua dan dia tahu apa. Itu. Sebab tu dia bermula dengan sifat ilmu tadi tu. Sebab Allah dia dengar segala. Tak ada. Dalam hati kita ni ada berbilion manusia cakap dalam hati, Allah tahu. Kita tak boleh. Serabut. Han nak cakap, aku nak cakap, Han nak cakap, aku cakap. Mula jadi tak payah cakap lah. Diam sudah. Marah kita, serabut. Anak murid kita bercakap, seorang tak dengar kan. Hak ni bising, hak ni bising. Dia bising, kita tak boleh nak fokus, maka kita pun geram. Tapi Allah ada ke begitu? Tidak. Dengar Allah ni, cakaplah siapa sekali. Dia tahu.
berjuta manusia berdoa, semua dia mustajab sebab dia tahu. Ada ilmun, maka dengan sifat sama' tadi itu Allah dengar. Dia beza dengan makhluk. Berapa ta'aluk sama' itu? Ta'aluk sama' ini, hubungan sama' ini, Allah Maha mendengar ini, iaitu 3 ta'aluk. Pertamanya tanjizi qadim. Tanjizi qadim bermakna jadi kenyataan dan keadaannya adalah qadim. Memang Allah ni qadim dah dengar dia tadi tu. Seperti Allah nak menjadikan satu benda, mengadakan satu benda tadi tu, memang dah Allah dah tahu dah kan. Allah nak jadikan kita dengar macam mana pun tahu. Dan Allah punya mendengar tu dengan hak dia, tak sama macam manusia kan. Sudah lulus sedia kala mendengarkan benda yang wajib, iaitu zat Allah Ta'ala. Jadi tanjizi qadim ni, qadim tu kekal ke Allah, dah maha dengar Allah tu. Memang dekat dia dah. Tanjizi qadim tadi tu, mendengar Allah tu dengan wajib dah pada zat Allah. Itu maknanya tanjizi qadim. Allah ni memang sedia kala dah memang mendengar dan memang wajib pada zat Allah. Cara dengarnya tadi tu tidak sama dengan manusia ataupun makhluk yang lain. Dan sifat-sifat mengenainya sehingga sama sendiri pun. Jadi maknanya dengan dia punya sendiri pun dia ada dengar. Allah tahu. Kita kadang-kadang dari sendiri pun kita tak dengar, kita pun tak tahu. Keduanya ta'aluk suluhi qadim, dengan makna patut dan padan sedia kala bagi mendengar akan mungkinnya pada masa adanya. Padan dengan Allah suluhi qadim dalam bahasa makna yang patut itu berarti Allah patut pada azali mengadakan atau meniadakan suatu. Jadi maknanya suluhi qadim ni Allah jadi kita mendengar pun boleh, Allah jadi kita tak dengar pun boleh. Jadi pekak. Betul tak? Nak dipekak, pekak tak dengar. Kalau Allah jadikan kita dengar suluhi qadim. Ataupun tanjizi qadim tu memang pada dia dah kan. Dengan makna patut dan padan sedia kala bagi mendengar akan mungkin pada masa adanya. Ketiganya ta'aluk tanjizi hadis, dengan makna baharu berlaku mendengar akan benda-benda mungkin yang baharu adanya pada ketika adanya. Jadi pada kudrah Allah bermakna Allah Ta'ala menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu dengan kudrahnya pada tempat, pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu kita dengar, pada waktu tertentu kita tak dengar kan. Ikut keadaan Allah. Ini perbahasan yang lebih luas lagi lah kan. Tengok muka, patah balik muka surat 28 tadi tu. Apa dalil sama' itu? Dalilnya begini, iaitu jikalau Tuhan kita itu tuli, itu pekak, nescaya jadilah ia kekurangan, dan jikalau kekurangan ia nescaya ternafi daripadanya oleh terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Kalau Allah ni pekak, makanya Allah ni dia tidak adalah sifat apa dia kamalat, maka dia kurang lah. Sebab pekak ini kekurangan, kelemahan. Jadi bila lemah tadi itu, mana taklah Allah ni menjadi sifat yang terkaya dengan semua perkara. Jadi mustahil. Itu mustahil bagi Allah. Dan yang itu mustahil kerana Allah telah sabit bahawa Tuhan kita itu terkaya daripada tiap-tiap yang barang yang lain. Jadi maknanya Allah ni mustahil dia pekak, kerana dia dah memang Tuhan yang maha kaya. Jikalau begitu, mestilah Tuhan kita itu bersifat dengan sama', iaitu mendengar, dan mustahil lawannya iaitu tuli. Firman Allah SWT, innallaha wasami'ul basir, bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat. Jadi wajib bagi Allah itu mendengar dengan cara yang maha hebat. Bukan macam kita lah dengar Allah ni jauh bezanya. Itu dengarnya Allah. Pengertian basar. Apa arti basar? Iaitu melihat, pelihat, iaitu satu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Sama macam sama' juga, memang sifatnya yang ada memang wajib ada pada Allah. Dengan dia melihat Allah Ta'ala akan segala perkara yang maujudat. Semua benda yang wujud Allah lihat. Kita terbatas lihat kita, belah ini tak nampak, tapi Allah boleh lihat
yang segelap-gelap sampai orang tak nampak, apa pun tak nampak, tapi Allah tahu. Dalam isi hati kita Allah dapat lihat. Dan berjuta makhluk yang ada atas muka bumi Allah boleh lihat dalam waktu yang sama. Kita nampak kat sini, belah sana tak nampak dah. Tapi itulah kekuasaan Allah. Nak kata bezanya dia dengan manusia ataupun makhluk. Artinya perkara yang ada sama ada perkara itu sedia atau baharu, dan sama ada yang berupa atau yang bersuara atau lainnya, apa saja yang dijadikan oleh Allah di langit, di bumi, di laut, semua Allah dapat lihat, Allah dapat tahu. Berapa ta'aluk basar itu? Iaitu 3 ta'aluk. Sama juga macam ta'aluk samak yang terdahulu itu. Sekiranya tahu pada samak yang dahulu itu, nescaya tahu pula pada yang basar sama saja. Apa dalil basar itu? Dalilnya apa? Buktinya apa yang Allah ni melihat? Dalilnya begini, iaitu jikalau adalah Tuhan kita itu buta, nescaya jadilah ia kekurangan. Dan jikalau kekurangan, nescaya ternafi daripadanya oleh terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan iaitu mustahil kerana telah sabit bahawa Tuhan kita itu terkaya daripada tiap-tiap yang lain, sama macam dalil-dalil yang lain. Maknanya kalaulah Allah ni buta, maka tak kena, mustahil lah, sebab Allah ni maha melihat. Jikalau begitu, mestilah Tuhan kita itu bersifat dengan basar, iaitu melihat, dan mustahil Allah ni iaitu buta. Wa na'udzu min zalik. Firman Allah SWT, innallaha basirun bil ibad, bahawasanya Allah Ta'ala melihat ia dengan segala hambanya. Allah tahu hati kita bercakap apa, hati kita buat apa, niat kerana siapa, semayang ni untuk manusia ke untuk dia, semua Allah tahu. Sebab tu atas muka bumi dengan manusia kita boleh nipu, tapi esok pada masyarakat tak boleh tipu, sebab Allah maha melihat. Dan akhirnya pelajaran ke-20 dalam sifat ma'ani pengertian kalam. Apa arti kalam? Artinya berkata-kata, iaitu sifat Allah yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala yang tiada berhuruf. Allah ni memang berkata-kata. Arti maksud dalam bahasa Melayu kita berkata-kata, tapi adakah sama macam manusia? Tidak. Bagaimana berkata Allah tak ada huruf? Kita ada huruf. Saya, S-A-Y-A, Sim alif ya, ada huruf. Huruf ni mana duk keluar? Al-kalamu huwal lafzu, kalam. So Ustaz Azam Iqra' kan, al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidu biwad'i. Nak cakap ni ada 4 rukun. Nak cakap kena ada 4 rukun. Al-kalamu, yang pertama lafzu, keluar. Bisik tak ada apa, cakap dah, cakaplah hati, tak boleh. Tak ada siapa boleh cakap hati dengan hati, tak ada. Dia mesti lafzu. Itu syarat nak cakap dalam bahasa Arab. Lafzu murakkabu pada bahasa Arab. Bahasa Arab tu kalam. Kalau kita ni tak kira lah bahasa apa sekalipun. Lepas tu mufidu, mesti ada faham. Cakap macam budak kecil tak faham, dia kalah. Macam ayam ngitik tak tahu, tapi kena faham. Tu kalam, kena faham baru jadi lafaz. Kalam kita cakap tadi tapi dengan bahasa Arab lah. Jadi boleh juga kita ambil dia punya qiyahnya dalam bahasa Melayu. Biwad'i, ada apa dia beri faham dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab tadi itu. Jadi maknanya ada huruf, ada perkataan, ada kefahaman tadi itu. Jadi Allah ni dia tiada huruf. Jadi macam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ni tu kalam Allah. Kita yang baca dengan huruf. Tapi bagi Allah tak ada huruf. Dah macam mana? Itulah Allah. Macam mana kita tak tahu. Payah kita nak mikir. Tak ada huruf. Tiada bersuara, tak ada suara. Kita nak ada suara, tak ada suara, mampih tak dengar. Cakaplah handset apa dia, cakap tak ada line ni mah tak dapat. Tapi Allah tak ada suara. Macam mana Nabi bersembang dengan Allah, Nabi Musa bersembang dengan Allah, malaikat bersembang dengan Allah, macam mana? Macam itulah Allah bagi pada kita. Kita boleh bangun sembahyang, Allah cakap dengan kita, "Oi, bangun dah masuk maghrib." Dah lah. Dengar duk main ke apa? "Oi, dah maghrib dah, pi azan sembahyang. Mandi, siap-siap pi surau." Ada ke? Tak ada. Tapi kita tahu ada mai. Itu percakapan Allah dengan kita. Tapi bahasa kita dipanggil hidayah. Hidayah.
yang mari surau, yang bergerak beribadah, yang boleh makan, tu semua Allah bagi cakap dengan kita. Nak mudah faham. Tapi kita dengar tak? Tak dengar. Bangun subuh, mari sembahyang, mandi apa semua Allah bagi, tapi dalam konteks kita disebut hidayah. Hidayah, petunjuk Allah. Dengar tak petunjuk? Kalau kita bagi petunjuk ke orang, hang kena buat macam ni, hang kena pergi sini baru sampai sini, yang baru faham macam ni, betul tak? Tapi tak. Allah suruh main kita main-main, Allah bagi petunjuk macam mana? Tak ada. Tak ada kata-kata, tak ada. Ada suara, tak ada. Tapi kita faham tak? Kita faham. Itu Allah. Sebenarnya Allah berkata-kata dengan kita. Bukan dapat wahyu, tak. Dengan cara Allah lah. Bagaimana Allah berkata tu namanya ma'unah, maknanya karamah. Tak ada suara dan tiada terdahulu dan tiada kemudian. Tak ada awal, tak ada akhir. So cakap dengan Allah ni tak. Jadi kita pun tak tahu. Kita ada awal, ada akhir. Ini luar biasa kalam Allah ni. Apa benda antara perkata dan berkata-kata dan perkataan? Berkata-kata dan perkataan. Bendanya begini, iaitu perkata itu ialah satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Perkata ni memang ada sifat pada Allah dah. Itu sifat Allah. Kita ni cakap Allah bagi, tapi kalam ni memang dah ada dalam sifat Allah dah. Macam mana dengan kebesaran dia, dengan kayanya tadi tu. Dan berkata-kata itu takluk pada kalam. Kita cakap baru kata-kata, betul tak? Kalau hang duduk diam tak kata-kata, dia takluk, ada hubungan dengan cakapan kita tu, baru kata-kata. Duduk diam, hang cakap apa? Duduk diam, tak cakap apa, tak ada hubungan. Tapi bila dia cakap saja, maka dia berkata-kata, ada hubungan dengan perkataan. Dan perkataan itu barang yang hasil daripada takluk kalam itu. Maknanya ada hubungan apa? Hubungan dengan lidah. Kalau diam tak ada hubungan. Tapi bila kita bercakap, ada hubungan dengan keluarnya perkataan. Hasilnya daripada berkata-kata. Saya sedang belajar. Hasilnya lidah berkata-kata. Maka dari hasil berkata-kata, terhasillah hubungannya dengan perkataan. Contohnya, ambil iPhone, kita kata, type, tulis pada AI, ChatGPT, tolong cari maksud kata-kata. Maka ChatGPT pun tadi kita lafazkan, jadi kata-kata. ChatGPT dalam handset kita pun dia akan keluar, tolong cari lafaz kata-kata. Dia akan tulis perkataan tu keluar. Bila perkataan tu keluar, maka dia pun keluar kata-kata dan semua. Itu makin ini yang dikatakan apa dunia yang ada Allah ciptakan begitu hebat. Macam manakah misalnya, panjang gila, saya habis sikit lah. Macam manakah misalnya? Misalnya begini, contoh, iaitu seperti kita ini, maka ada bagi kita sifat perkata, iaitu satu sifat yang dihantarkan pada anak lidah. Anak lidah, suara. Ada, kalau kita rosak kerongkong ni, kalau pun ada lidah, tak boleh nak cakap. Sebab tidak ada dah kotak suara. Kotak suara kita rosak, tak dengar. Tapi ada kotak suara ni, lidah boleh cakap, tapi kena ada kotak suara. Saling ada kaitan antara satu sama lain tadi itu. Jadi pada anak lidah kita, dan ada bagi kita kalam dengan makna berkata-kata, iaitu bercakap kita pada apa-apa pekerjaan. Dan ialah dikatakan ta'aluk kalam. Itu semua ta'aluk kalam, ada hubungan dengan kalam, dengan perkataan. Ada lidah, tapi Allah ada kata ta'aluk macam tu, kena ada tengkok, ada lidah, ada tak? Allah tidak ada macam tu. Jauh sangat perbezaannya dengan makhluk. Tidak ada sama langsung, bukan jauh perbezaan, tidak ada sama langsung, tapi kita ada. Dan ada bagi kita ini kalam dengan makna perkataan, iaitu barang yang hasil daripada bercakap. Bila kita bercakap adalah perkataan itu, iaitu suara. Ada suara yang dapat kita faham dengan suara tu daripadanya itu. Demikianlah kalam Tuhan kita. Maka ada baginya iaitu ta'ala kalam dengan makna perkata, iaitu satu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala dengan kata-kata Allah yang begitu hebat, yang kita termaktub dalam Quran yang kita duk baca tu. Dan ada baginya ta'ala kalam dengan makna berkata-kata, iaitu perintah Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang kehendak. Jadi kalam Allah ini, kata-kata Allah ni, dia akan bagi perintah pada semua makhluk yang dia nak, kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia, rasul dan nabi. Dan ialah dikatakan ta'aluk kalam, dan baginya Tuhan kita itu kalam dengan makna perkataan, iaitu
titahnya yang hasil daripada ta'aluk kalam itu seperti Quran dan lain-lainnya, seperti Quran, hadis kursi, itu semuanya titah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak ada suara, tidak ada huruf. Itu kalam Allah. Nak cerita Allah ni berkata-kata tapi dengan cara dia yang maha hebat. Berapa ta'aluk kalam itu? Satu ta'aluk jua. Jika kita berlaku di atas mazhab yang lain daripada Asy'ariyah, dan jika pertulisan ternampak berlaku di atas mazhab Asy'ariyah, yakni Abu Hasan Asy'ari dan orang-orang yang mengikutnya, maka kalam itu 3 ta'aluk, iaitu tanjizi qadim dengan nisbah kepada yang lain daripada surah dan tegah, suruh dan tegah. Adapun dengan ia lafaz kepadanya, maka iaitu suluhi qadim, iaitu dahulu daripada ada yang disuruh atau yang ditegah, dan tanjizi hadis kemudian daripada yang disuruh dan yang ditegah, ditinggalkan itu. Dan akhirnya apa dalil kalam itu? Dalilnya begini, iaitu jikalau kelu atau bisu, kalaulah Allah ni bisu, kelu, tak boleh bercakap dengan cara Allah, kita nescaya jadilah ia kekurangan. Kalau Allah tak ada boleh bercakap, maka dia kurang. Maka kurang ni dan kekurangan Allah Ta'ala itu mustahil, kerana ternafi kaya daripadanya. Kalau kurang, maka Allah ni bukan maha kaya lah, maka Allah ni maha lemah. Itu mustahil. Jikalau begitu, mestilah bersifat Tuhan kita itu dengan sifat kalam, dan mustahillah sifatnya bisu dan kelu, dan mustahil lawannya iaitu bisu. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Surah Nisa ayat 164, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Itu maknanya sifat ma'ani lah. Itu sifat ma'ani secara ringkasnya ada 6, ada 7 sifat ma'ani: qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani yang memang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mustahil. Sifat-sifat ini tidak ada pada Allah. Cuma nak membezakan Allah ni dengar macam mana, lihat macam mana, berkata-kata macam mana, ilmu Allah macam mana, kekuasaan Allah macam mana, kehendak dia dan apa dia macam mana. Itu perbezaannya. Hidup Allah macam mana. Itu yang disebut oleh yang sebut Asy'ariyah, itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini saja sifat yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu wujud, wujud, khidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamul binasi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Hanya ada berapa? 13 sahaja yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia tak ada sifat 20, dia sifat 13 saja. Datangnya, lahirnya Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah lagi 7, maka itu yang jadi sampai 20. Tadi sifat ma'ani yang zat kebesaran Allah, kemudian dia tambah lagi maknawiyah, nak terang zat kebesaran Allah tu macam mana. Dia tambah nak bagi faham saja. Dia nak kuatkan lagi namanya sifat ma'ani, kemudian ditambah dengan sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran. Macam mana keadaan Allah ini, dia qudrah, dia punya kuasa tu keadaan dia macam mana, dia punya kehendak dia macam mana keadaan dia. Ditambah sampailah jadi sifat 20. Itu sebahagian kecil ilmu sifat 20. Ngaji pun panjang lagi lah kisahnya sifat 20 ni. Itu satu cabang ilmu tauhid. Ada lagi ilmu tauhid sahabat. Ilmu tauhid sahabat luas lagi. Sebelum lahir ilmu ni, kita ikut ilmu tauhid sahabat lah. Ya, ini sebab Negeri Sembilan di Malaysia ni terkenal dengan sifat 20 dan nak mudah orang faham. Itu saja untuk lawan falsafah Mu'tazilah. Tauhid yang 3 serangkai banyak lagi. Tauhid salah, tauhid khalaf, tauhid sahabat. Itu lagi besar. Yang kita duk baca ni hak yang dah belakang ni. Asy'ari ni hak tu pun duk bergaduh. Sebab apa? Yang kita sebut tadi dah, bila tak ada ilmu dia gaduh, bila ada ilmu dia tak gaduh. Jadi maknanya ilmu tauhid mana pun dia kena ngaji semua. Cuma kita Negeri Sembilan ni orang awam ramai ngaji ni dulu. Ngaji ni dulu dah faham. Dah faham secara
Kita boleh kata lah, nak kata apa dia tafsir taklah sangat, nak kata ijmali pun tak juga, tapi maknanya bolehlah kita orang sebut dengar Allah macam mana. Oh, tak dengar macam kita, dengan kuasa Allah. Okey dah tu, secara ijmali, tak cara dah apa dia tafsir tadi tu kan. Jadi kita takut sebab apa? Ada orang zaman sekarang ni kan, dia duk petikan Allah dengar ni diguna telinga macam mana. Mampu duk dalam neraka tempat dia. Dia kan kira hang siapa? Saya tak pernah ngaji, mak saya tak pernah ajar. Allah tak tanya macam tu. Hang main lahir atas muka bumi ni, hang nak pergi ngaji. Sebab apa? Tak ada tempat yang tak ada kuliah. Hari ini saja, hari Rabu penuh keliling kuliah. Patutnya saya sekarang ni ada di Pahang. Ustaz Azam panggil, lari aku ke sini. Jadi insya-Allah kita sambunglah di lain waktu. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah tu pada diri sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lain waktu. Ilmu yang salah, ilmu tidak betul, ilmu yang saya tak baca, saya tinggalkan tu, saya tak bacalah. Sebab berat sangat, saya takkan bacalah. Berat pada saya, berat tuan-tuan juga lagi. Jadi ilmu yang manfaat untuk kita beramal dan mendapat syafaat Nabi SAW pada masyarakat ini, insya-Allah. Amin. Jazakumullahu khairan jazaa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal barakah sa'adana nanti majlis. Allahumma faqihna fi din wa nabi ta'wil. Wa bij'alna muqima salatina wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma minkum.